Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton dan juga tetamu jemputan. Alhamdulillah, bersua juga kita pada kali ini bagi membincangkan dan berkongsi satu modul intervensi psikologi positif yang saya kira sangat menarik bagi membantu kita untuk meningkatkan daya ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan cabaran hidup. Jadi saya Alfia selaku pengacara pada kali ini bersama-sama dengan pelajar yang telah membina modul ini iaitu Azrin, Diana dan Zahida. Dan turut serta bersama-sama kita ialah Muhammad Farhan, bekas peserta intervensi ketahanan. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. Jadi sebelum kita meminta tetamu kita untuk berkongsi berkenaan modul intervensi tersebut, saya ingin bertanya kepada Farhan berkenaan pengalaman Farhan sebelum dan selepas menjalani intervensi ketahanan. Jadi, apa sebenarnya yang dihadapi oleh Farhan dan bagaimana intervensi tersebut membantu Farhan untuk menghadapi kesukaran tersebut dan membangunkan daya tahan. Mungkin Farhan boleh berkongsi sedikit tentang pengalaman Farhan. Baik, terima kasih kepada saudari Alfia kerana sudi untuk menjemput saya. Baik, pertama sekali saya di sekolah, saya merupakan seorang pelajar yang tak aktif dari sudut co-curriculum kerana saya merasakan bahawa apabila saya menyertai co-curriculum, saya memerlukan satu keyakinan yang tinggi untuk menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum. Dan salah satu aktiviti yang memerlukan keyakinan diri dalam co-curriculum ni adalah untuk kita berucap di hadapan ataupun kita kena ke hadapan lah. Kerana pada pandangan saya apabila kita ke hadapan, maka semua orang akan pandang kepada kita dan memberikan tumpuan kepada kita. Maka pada ketika itu kita tak boleh nak melakukan kesilapan, maka ketika itu kita tak boleh nak buat perkara-perkara yang kata tak sepatutnya, dan tak boleh ada kesilapan lah apabila kita berada di hadapan ataupun kita memberi ucapan. Dan pada ketika itulah yang memberikan saya tekanan lah untuk saya. Dan selepas saya menyertai intervensi ini, antara perkara yang kita akan belajar adalah semua orang ada isu dan setiap isu itu boleh kita selesaikan. Dan apa yang saya pelajari adalah keyakinan kita ini boleh kita develop, dan saya dapat fahami bahawa setiap orang ada melakukan kesilapan, dan kesilapan itu yang akan memberikan kita pelajaran supaya kita untuk bangkit akan datang. Dan selepas daripada intervensi itu, apa yang saya dapat, ada keyakinan lah untuk bercakap di hadapan, untuk memberikan perkongsian dan untuk memberikan pandangan kepada kawan-kawan yang lain. Dan itu salah satu perkara yang saya rasakan saya seronok lah apabila kita dah habis daripada program intervensi ini. Jadi daripada pengalaman Farhan tadi, kita dapat melihat betapa pentingnya daya tahan untuk kita menjalani kehidupan. Jadi kalau kita ada daya tahan yang kuat, pasti kita dapat menguruskan masalah yang kita hadapi. Okay, jadi seterusnya, Positive Psychology Intervention ataupun PPI ini satu perkara yang saya kira tidak asing lagi dalam bidang psikologi, dan sudah pasti tujuan intervensi ini adalah untuk membantu individu menjadi lebih positif dalam menjalani kehidupan. Jadi mungkin Azrin boleh berkongsi kenapa tajuk ketahanan atau daya tahan atau bahasa Inggerisnya resilient ini dijadikan tajuk utama bagi model PPI kali ini. Terima kasih kepada saudari Alfia. Jadi untuk menjawab soalan saudari, kami memilih tajuk ini adalah kerana terdapat beberapa isu yang telah berbangkit, terutamanya dalam kalangan remaja sekolah. Kerana ada beberapa isu seperti masalah buli, masalah pembelajaran dan sebagainya. Jadi seseorang itu perlu ada ketahanan dalam diri untuk menjalani kehidupan mereka. Oleh itu, kami telah mensasarkan modul ini kepada remaja sekolah. Ketahanan diri yang diterapkan dalam diri mereka akan memimpin mereka untuk melihat masa hadapan mereka dengan lebih positif dan optimis. Lebih-lebih lagi, ketahanan ini juga yang diterapkan ini dapat juga membantu mereka
untuk bangkit semula selepas jatuh dan membantu mereka untuk memberi perhatian terhadap perkara yang hanya mereka dapat kawal berbanding daripada perkara yang tidak dapat mereka kawal. Selain itu, ketahanan ini juga akan membuatkan mereka lebih menghargai masa sekarang berbanding masa lalu dan belajar daripada kesilapan yang lepas. Ya, saya setuju dengan penjelasan Azrin tadi sebab sekarang pun kita dapat lihat ramai individu termasuklah pelajar sekolah sendiri tak dapat nak menangani masalah mereka sampai mereka tersasar daripada landasan yang betul. Jadi, kita dapat lihatlah ketahanan diri ni amat diperlukan oleh setiap individu. Jadi, untuk soalan seterusnya, saya ajukan kepada Diana. Apakah kaedah intervensi awal yang dijalankan dalam modul ini? Terima kasih kepada moderator. Oleh itu, kaedah intervensi awal yang akan dilaksanakan ialah TED Talk bagi membina daya kekuatan dengan cara bagaimana untuk bangkit semula dan kekal kuat. Objektif kaedah ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada para peserta tentang betapa pentingnya ketahanan dalam kehidupan. Di samping itu, kaedah ini juga diharap dapat memberi manfaat kepada para peserta yang mana ia dapat membantu para peserta menggunakan kaedah yang diberikan pada masa akan datang. Kaedah intervensi seterusnya ialah latihan merancang strategi ketahanan di mana peserta akan diberikan latihan untuk melihat sumber-sumber yang mampu membantu mereka untuk menjadi lebih kuat sekaligus menjadikan sebagai panduan pada masa hadapan. Sudah pasti kesedaran awal amat diperlukan ya. Jadi untuk soalan seterusnya, apakah kaedah-kaedah lain yang digunakan dalam modul ini? Mungkin Zahida boleh kongsikan bersama kami? Terima kasih kepada saudari Alfia. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Diana sebentar tadi, TED Talk dan juga latihan merupakan salah satu kaedah intervensi yang digunakan untuk membantu peserta menjadi lebih kuat. Tetapi bukan itu saja. Terdapat juga kaedah lain yang boleh digunakan untuk membantu setiap peserta untuk menjadi lebih kuat. Yang mana kaedah ini dinamakan sebagai lakonan. Melalui kaedah ini, setiap peserta akan melakonkan satu sketsa kehidupan di mana mereka akan diberi satu situasi sukar yang membantu mereka untuk melihat situasi tersebut daripada sudut yang positif dan juga negatif. Melalui kaedah ini juga, ia akan melatih setiap peserta untuk mengaplikasikan kaedah yang dilaksanakan daripada kaedah yang pertama dan juga kaedah yang kedua, iaitu TED Talk dan juga latihan. Seterusnya, melalui kaedah intervensi ini juga, ia akan memberikan kesedaran kepada setiap peserta bahawa mereka perlu bertanggungjawab dalam setiap situasi sukar dengan cara yang positif dan menguruskannya dengan baik. Menarik sungguh cadangan intervensi yang telah dikongsikan oleh para tetamu jemputan kita, dan saya kira ini merupakan satu modul yang sangat membantu untuk individu-individu yang mengalami masalah seperti yang Farhan alami sebelum ini. Jadi saya kira mungkin sampai di sini saja perkongsian ringkas kita berkenaan modul PPI, ketahanan, bangkit semula dan kekal kuat. Terima kasih kepada para tetamu jemputan dan juga para penonton. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.